Salam sejahtera, saya Navinesh Kumar Liki Selva Kumar, wakil dari kumpulan 4 ingin membentang projek pengekosan kos syarikat iaitu Syarikat Kilang Beras Bernas. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu saya sendiri Navinesh Kumar Liki Selva Kumar, Nurul Azimah binti Syarum, Nur Hidayah binti Muhammad Talib, Nur Almadania dan Nur Naili Batrisha binti Abdul Razak. Pembentangan projek kumpulan kami meliputi 5 isi kandungan. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, profil syarikat. Yang ketiga, amalan perakaunan kos syarikat. Yang keempat, perbincangan dan cadangan. Yang terakhir, kesimpulan. Mari kita lihat pengenalan. Perakaunan kos merupakan proses mendaftar, mengklasifikasikan, menganalisis, meringkaskan dan menetapkan kursus tindakan alternatif yang berbeza untuk mengawal kos. Perakaunan kos juga merupakan satu bentuk perakaunan pengurusan yang digunakan untuk kegunaan pengurus dalaman sebagai alat untuk menyediakan belanjawan dan menumbuhkan program kawalan kos yang boleh menjana keuntungan syarikat pada masa hadapan. Perakaunan kos juga mengkaji struktur kos syarikat dengan mengumpulkan maklumat mengenai kos yang ditanggung oleh aktiviti syarikat, peruntukan kos terpilih kepada produk dan perkhidmatan, serta penilaian kecekapan penggunaan kos. Kemudian, saya Nurul Azimah binti Syarum akan membincangkan berkaitan profil syarikat Bernas. Seterusnya, saya akan membincangkan berkaitan latar belakang syarikat Bernas. Yang pertama, syarikat Bernas merupakan nama yang berdaftar dalam Padi Beras Nasional Berhad dan ia juga telah diswastakan pada tanggal 1 Januari 1996. Dengan ini secara langsung telah mengambil alih tanggungjawab atau peranan Lembaga Padi dan Beras Negara atau lebih dikenali sebagai LPN. Kemudian, syarikat Bernas telah menggantikan pihak LPN yang bertanggungjawab sebagai penjaga dalam industri padi dan beras tempatan yang berada di Malaysia. Ia juga menjaga sosial dan komersial padi dan beras tersebut. Pada 25 Ogos 1997, syarikat Bernas telah mencipta suatu peristiwa yang bersejarah iaitu syarikat ini telah disenaraikan dalam ahli dan papan utama yang berada di Bursa Saham Kuala Lumpur. Produk yang ditawarkan oleh syarikat Bernas terdapat 5. Yang pertama iaitu beras wangi, seterusnya temukut, diikuti dengan dedak, kemudian beras hancur dan akhir sekali adalah beras halus. Seterusnya adalah struktur organisasi bagi syarikat Bernas Cawangan Rompin. Yang pertama sekali adalah Encik Syahriza Irwandi bin Kasim yang merupakan pengurus Bernas Cawangan Rompin. Di bawahnya mempunyai Encik Nur Salahuddin Adnan yang merupakan eksekutif operasi, diikuti dengan Encik Muhammad Taib bin Jamal yang merupakan eksekutif pengurusan ladang. Kemudian adalah Puan Hasnina binti Adam yang merupakan eksekutif skim subsidi harga padi dan seterusnya adalah eksekutif bekalan yang diketuai oleh Encik Muhammad Anwar Ramli. Di bawah struktur organisasi ini mempunyai 2 pembantu tadbir yang diketuai oleh Encik Muhammad Zaidi Aili dan Puan Suzairi Zainul Abidin. Seterusnya saya akan mengupas lebih lanjut berkaitan proses pengeluaran yang berlaku di syarikat Bernas. Yang pertama sekali adalah aktiviti utama syarikat Bernas, iaitu proses berian padi. Ia akan berlaku aktiviti ini apabila syarikat Bernas membeli secara borong daripada penanam padi tempatan yang berada di Malaysia. Setelah membeli secara borong padi-padi tersebut akan berlakunya proses pengeringan. Pada ketika ini, padi-padi tersebut akan dikeringkan dalam gudang yang telah disediakan oleh syarikat Bernas. Setelah itu, ia akan berlakunya proses simpanan padi kering. Pada suatu tahap yang dikehendaki, padi-padi tersebut akan melakukannya proses pengilangan. Pada tahap ini, padi tersebut akan dijadikan beras. Akhir sekali, setelah menjadi beras, ia akan melakukannya proses jualan beras. Seterusnya, amalan perakaunan kos syarikat. Sekarang saya akan membentangkan tentang tujuan mengapa perakaunan kos diamalkan oleh syarikat Bernas. Perakaunan kos merupakan aspek penting bagi sesebuah perniagaan. Seperti yang sedia maklum, perakaunan kos pada mulanya diamalkan oleh industri perkilangan kerana kelebihannya dalam membuat pengurusan dari segi kecekapan dan produktiviti yang boleh disesuaikan mengikut keperluan semasa perniagaan. Justru bagi syarikat perkilangan Bernas, tujuan utama perakaunan kos dibuat adalah yang pertama bagi menentukan harga jualan.
Perekaran kos melibatkan data kewangan dan bukan kewangan bagi menghasilkan kos inventory yang tepat. Pengurusan syarikat bernas menggunakan maklumat ini bagi melaksanakan penetapan harga beras yang kompetitif dan menguntungkan namun masih mengikut harga kawalan yang ditetapkan. Melalui amalan perekonomian kos, maklumat yang diperlukan bagi penetapan harga dapat diperoleh dengan tepat seperti harga jualan pada titik pulang modal dan bagaimana kos produk berubah mengikut volume pengeluaran. Kedua adalah untuk pengawalan kos. Perekonomian kos dapat membantu pihak pengurusan membuat anggaran kos dan harga jualan produk keluaran bernas. Melalui penilaian kos tersebut, pihak pengurusan dapat menyediakan teknik yang bersesuaian untuk mengawal kos dengan matlamat untuk memaksimumkan keuntungan. Seterusnya, yang ketiga adalah bagi pengurusan kos. Syarikat bernas dapat melaksanakan pengurusan inventory dengan cekap bagi memastikan inventory perniagaan diuruskan dengan teratur dan pengiraan nilai inventory menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Dan akhir sekali, tujuan perekonomian kos dibuat adalah untuk pembuatan keputusan. Matlamatnya adalah bagi membantu pengurusan berkaitan tindakan yang paling sesuai untuk dilakukan berdasarkan kecekapan dan keupayaan kos. Amalan perekonomian kos itu sendiri dapat menyediakan maklumat berkenaan kos secara lebih terperinci, di mana maklumat tersebut diperlukan oleh pihak pengurusan syarikat bernas untuk mengawal operasi semasa kilang dan membuat perancangan masa depan syarikat. Seterusnya, saya akan ceritakan pula tentang kos pengeluaran yang dilibatkan bagi menghasilkan beras dan produk akhir lain bagi syarikat bernas. Pertama sekali adalah kos bahan langsung. Ianya merupakan kos bahan mentah yang digunakan untuk mengeluarkan produk keluaran syarikat. Kos bahan langsung syarikat adalah padi. Kedua adalah kos buruh langsung. Bagi kilang bernas, kos buruh langsung merupakan upah atau gaji yang dibayar kepada buruh dan pekerja yang terlibat secara langsung dalam penukaran bahan mentah iaitu padi kepada barang siap seperti beras. Kos buruh langsung syarikat adalah gaji operator kilang dan upah buruh kilang. Kos yang terakhir adalah kos overhead pengeluaran. Antara komponen kos tersebut adalah utility kilang, sewa mesin, insurans kilang, gaji penyelia kilang, cukai harta bangunan kilang, susut nilai bangunan kilang, susut nilai peralatan kilang, kos penyelenggaraan kilang dan bahan tak langsung. Bagi jenis perekonomian kos syarikat bernas, mereka menggunakan pengekosan normal di mana kos produk adalah melibatkan kos sebenar bahan langsung, kos sebenar buruh langsung dan kos overhead yang diaplikasikan. Melalui pengekosan normal, sistem overhead pratentu dapat dibuat bagi membolehkan anggaran jumlah kos kerja dibuat dengan cepat. Pengekosan normal yang diamalkan oleh syarikat menggunakan kadar overhead pratentu dalam memperuntukkan overhead pengeluaran kepada produk dan ianya adalah berdasarkan kos overhead yang dijangkakan bagi keseluruhan tahun perekonomian bagi kilang bernas dan jumlah pengeluaran yang dijangkakan sepanjang tahun. Melalui pengekosan normal juga, syarikat bernas dapat menghasilkan kadar overhead yang lebih seragam dan realistik bagi semua unit pengeluaran beras sepanjang tahun perekonomian. Pengekosan ini turut digunakan kerana ianya amat sesuai untuk pelaporan luaran di mana ia memenuhi kehendak prinsip-prinsip perekonomian diterima umum dan ianya amat berguna untuk membuat penetapan harga berbentuk jangka masa panjang kerana semua kos pengeluaran diambil kira dalam kos produk. Syarikat bernas menggunakan pengekosan proses kerana produk yang dikeluarkan adalah bersifat homogen serta dikeluarkan secara berterusan dan pada kapasiti yang tinggi. Syarikat ini mengeluarkan produk utamanya ialah beras dan produk homogen lain adalah semuput, dedak dan beras hancur halus. Ini ialah aliran pengekosan proses. Di mana bahan langsung iaitu padi, buruh langsung, overhead pengeluaran diaplikasikan, terlibat dalam kerja dalam proses jabatan pengeringan dan kerja dalam proses jabatan pembungkusan. Dan seterusnya akan bergerak ke inventory barang siap dan akhir sekali kos barang untuk dijual. Antara sumber dokumen yang terlibat dalam syarikat bernas ini ialah invoice, iaitu invoice ini dikeluarkan kepada pengedar dan peruncit bagi memaklumkan berkenaan amount yang perlu dijelaskan oleh mereka. Seterusnya resit, iaitu bukti pembayaran yang dijelaskan oleh syarikat bagi transaksi yang melibatkan overhead kilang. Yang ketiga ialah laporan pengeluaran jualan. Dokumen ini merupakan dokumen sumber utama untuk menentukan bagaimana kos yang dilibatkan diagihkan kepada pengeluaran sebenar. Seterusnya bil bayaran.
Dokumen sumber ini adalah sumber rujukan bagi kadar bayaran bil utility yang dikenakan oleh pihak pembekal perkhidmatan air dan elektrik kepada Pernas. Dan yang terakhir ialah slip timbang, di mana dokumen sumber ini merupakan pemesanan dan pembelian padi sebagai bahan mentah utama syarikat. Seterusnya, pengklasifikasian kos. Kos dikategorikan kepada 3 kategori iaitu kos tetap, kos berubah dan kos campuran. Kos tetap bermaksud perbelanjaan yang tidak berubah dengan jumlah output yang dihasilkan. Contoh kos tetap di syarikat Bernas ialah pembayaran gaji pekerja. Kos berubah pula ialah kos yang berubah dengan tahap perubahan pengeluaran, seperti kos kendalian, kos pengangkutan, kos penyelenggaraan dan kos pembungkusan. Manakala kos campuran pula ialah kos yang mengandungi kedua-dua elemen kos tetap dan berubah. Kos langsung dan kos tak langsung merupakan kos yang dilibatkan untuk menghasilkan produk siap. Kos langsung terdiri daripada bahan langsung dan buruh langsung, iaitu padi beras dan gaji pekerja. Manakala kos tak langsung terdiri daripada overhead perkilangan. Antara kos-kos yang dikategorikan sebagai overhead kilang pula adalah gaji pekerja yang tidak terlibat secara langsung dengan produk seperti pekerja penyelenggaraan, tukang cuci di kilang dan pengawal keselamatan. Selain itu, peralatan pencuci di kawasan pengeluaran, susut nilai peralatan kilang, cukai harta bangunan kilang, insurans bangunan kilang dan lain-lain juga merupakan kos overhead kilang. Kaedah pengagihan overhead dan peruntukan kos. Bahan utama dan buruh langsung diagihkan terus kepada produk, manakala kos overhead perkilangan bagi jabatan pengeluaran dialokasikan berasaskan jam mesin. Syarikat Bernas mengalokasikan mengikut jam mesin kerana jumlah standard masa mesin telah tersedia didokumentasikan mengikut kejuruteraan industri dan mesin merupakan salah satu faktor utama dalam pengeluaran produk akhir bagi kilang Bernas. Syarikat Bernas mengagihkan kos overhead jabatan sokongan kepada jabatan pengeluaran menggunakan kaedah langsung, di mana interaksi di antara jabatan perkhidmatan tidak diambil kira dan semua kos dialokasi secara terus kepada jabatan pengeluaran. Seterusnya, bagi kaedah pengagihan overhead dan peruntukan kos, syarikat Bernas menggunakan sistem pengakosan proses. Syarikat mengeluarkan produk yang diproses dalam dua buah jabatan pengeluaran iaitu jabatan pengeringan dan jabatan pembungkusan. Di jabatan pengeringan, bahan langsung dimasukkan di awal proses, manakala di jabatan pembungkusan, tambahan bahan langsung dimasukkan di akhir proses. Dalam kedua-dua jabatan, kos penukaran iaitu buruh langsung dan overhead dilibatkan secara sekata dan apabila produk siap, ia akan dipindahkan ke akaun inventory barang siap. Jadual di sebelah ini meringkaskan aktiviti dan kos pengeluaran pada bulan Disember. Seterusnya, bahagian perbincangan dan juga cadangan. Cadangan yang pertama, syarikat perlu meneruskan menggunakan penguasaan proses sebabnya penguasaan proses ni sesuai untuk syarikat yang mengeluarkan produk homogenis. Contohnya macam syarikat Bernas yang mengeluarkan produk beras dan juga produk homogenis yang lain seperti beras pulut, beras wangi, dedah dan macam-macam lain. Dengan penguasaan proses ini juga, pengurus juga boleh mengalokasi kos pengeluaran mengikut berapa proses pengeluaran yang terlibat. Kemudian, cadangan yang seterusnya dalam penguasaan proses ni, pengurus syarikat perlu memastikan serta akaun direkodkan dengan betul. Contohnya, akaun inventory awal kerja dalam proses perlu direkodkan dengan betul supaya tidak ada kesilapan dan sekiranya ada kesilapan, ia mungkin menyebabkan sukar untuk pengurus syarikat menentukan inventory barang siap yang perlu dijual oleh syarikat Bernas. Seterusnya, syarikat juga perlu meneruskan menggunakan pengakuan normal. Pengakuan normal adalah pengiraan jumlah kos pengeluaran yang melibatkan kos buruh langsung yang sebenar, kos bahan langsung yang sebenar dan juga kos overhead yang dianggarkan. Dengan pengakuan normal ini, syarikat boleh mendapat maklumat berkaitan kos pengeluaran dengan lebih awal lah sebabnya maklumat berkaitan kos overhead ni dianggarkan, jadinya maklumat berkaitan kos pun lebih awal. Berbeza dengan penguasaan sebenar di mana
cost overhead adalah cost overhead yang benar-benar berlaku. Jadinya syarikat perlu menunggu di akhir bulan ataupun di akhir tahun untuk mengetahui maklumat berkaitan dengan kos pengeluaran. Kemudian pengkostan normal ni juga membenarkan syarikat memperoleh kadar overhead yang lebih seragam. Sebabnya cost overhead bagi setiap bulan ni dianggarkan dan cost overhead pun adalah sama setiap bulan. Jadinya kadar overhead juga lebih seragam. Berbeza dengan pengkostan sebenar di mana kadar cost overhead bagi setiap bulan adalah berbeza dan menyebabkan kadar overhead juga berbeza. Seterusnya, syarikat boleh memilih sama ada untuk terus menggunakan kaedah langsung atau menukar kepada kaedah timbal balik dalam mengalokasi kos overhead. Yang pertama sekali, syarikat boleh terus menggunakan kaedah langsung sekiranya mereka lebih mengutamakan kaedah yang lebih mudah. Seperti yang kita tahu, kaedah langsung ini merupakan kaedah alokasi kos overhead yang lebih mudah sebabnya dia hanya mengalokasi kos daripada jabatan sokongan ke jabatan pengeluaran. Jadinya kaedah alokasi adalah lebih mudah. Tapi kaedah langsung ni ada kekurangan dia iaitu kaedah ini mungkin kurang tepat berbanding dengan kaedah yang lain. Jadinya kalau syarikat mementingkan ketepatan dalam alokasi kos overhead, syarikat boleh menukar kaedah tersebut kepada kaedah timbal balik. Tetapi kaedah timbal balik ni merupakan kaedah yang agak kompleks lah sebab dia mengambil kira interdepartmental services. Jadinya kalau syarikat sanggup untuk mengalokasi dengan proses yang lebih kompleks, jadi syarikat boleh tukarlah kepada kaedah timbal balik. Syarikat sanggup dengan kaedah lebih kompleks dan juga mementingkan ketepatan. Tetapi kalau syarikat lebih selesa dengan kaedah yang mudah, syarikat boleh terus menggunakan kaedah langsung. Akhir sekali, masalah yang dihadapi oleh syarikat bernas dalam mengaplikasikan amalan perakaunan kos. Yang pertama sekali, syarikat menerima padi yang tidak menepati spesifik syarikat. Ini sebabnya syarikat menerima padi daripada berbagai petani, menyebabkan padi yang diterima tersebut dalam berbagai bentuk. Kemudian syarikat juga kadang-kadang menerima padi yang hancur. Dan kedua-dua masalah ini menyebabkan syarikat terpaksa mengeluarkan kos yang banyak untuk memperoleh padi supaya syarikat dapat memastikan padi yang diterima mengikuti spesifik syarikat dan juga padi yang diterima adalah elok dan bukannya hancur. Jadi, cadangan untuk mengatasi masalah-masalah ini, yang pertama sekali syarikat perlulah mengusahakan ladang padi mereka sendiri. Bila ada ladang padi mereka sendiri, syarikat tak perlu lagi memperoleh padi daripada berbagai petani dan secara tidak langsung ia dapat menjimatkan kos bahan mentah. Kemudian syarikat juga perlulah mengambil beberapa petani bagi mengusahakan ladang padi tersebut. Dengan ada petani ini, syarikat boleh melatih mereka lah. Dan bila syarikat dilatih, bila petani-petani tersebut dilatih, padi dapat dipastikan dalam tepuh yang betul, tuaian yang betul dan juga saiz yang lebih kurang sama. Oleh itu, syarikat juga dapat memperoleh beras yang elok dan juga beras yang menepati spesifik syarikat. Akhirnya, kesimpulan. Secara keseluruhan, projek ini memberikan kelebihan kepada kami sebagai seorang pelajar perakaunan untuk mengetahui latar belakang sebuah syarikat iaitu syarikat bernas. Teori amalan perakaunan kos syarikat yang menyatakan kos-kos yang dikeluarkan oleh perniagaan bagi menghasilkan produk atau menawarkan perkhidmatan juga dapat dipelajari semasa melakukan tugasan ini. Di samping itu, terdapat juga kelemahan dalam penghasilan projek ini iaitu syarikat sukar untuk mendapatkan segala maklumat penting tentang perniagaan kerana jadual mereka yang terlalu padat. Dengan itu, ia menyebabkan kami sukar untuk mengatur temujanji secara atas talian bagi mendapatkan segala informasi berkaitan perniagaan dan syarikat tersebut. Begitulah pembentangan projek kumpulan kami. Sekian, terima kasih.